Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama memulakan sedikit majlis ilmu kita pada pagi ini dengan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selepas itu kita sama-sama membaca Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi qail. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma yufaqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah alaina futuhal arifin wahdina siratal mustaqim walhikna bis-salihin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, nawwir qulubana binur hidayati,
Cahayakanlah hati-hati kami ini dengan cahaya hidayah Engkau. Kama naradal arda binurika syamsi, seperti mana Engkau menerangi bumi ini dengan cahaya matahari Engkau. Abadan abadan, selama-lamanya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, alimna, kurniakanlah ilmu pengetahuan kepada kami. Wala jahilna, jangan Engkau letakkan kami dalam keadaan kejahilan. Ihdina, tunjukkanlah pada kami. Irfir dhunubina, dan ampunkanlah dosa-dosa kami. Iftah qulubina, dan bukakanlah pintu hati kami. Bil ilmi wal fahmi, dengan keilmuan dan kefahaman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semuliakan pengurusi dan surah di jawatan kuasa surau, Tuan Imam, Tuan Bila, para jamaah, tuan dan puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khabar semua? Alhamdulillah. Syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh ceria dan bahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan ruang dan kesempatan kepada kita dapat kita bersama-sama menunaikan solat subuh secara berjamaah. Di samping itu kita dapat duduk seketika dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada diri saya sendiri yang menyampai, dan juga kepada para jamaah, tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kiranya tuan-tuan yang dah istiqamah hadir ini kan dah orang kata apa, dengan kuliah maghribnya, kuliah subuhnya, maklumlah lebih arif daripada saya lah. Kan yang duduk depan-depan saya ni semua YP ni, yang besar lah gua. Kan besar pula tu adalah pengetahuan ilmunya, kan Tuan Iman, Ustaz Abdullah dan macam-macam ayah saya dan ibu-ibu saya, semua orang yang ala ra'si wal ain. Bagi saya kan, saya sangat respect ataupun memuliakan tuan dan puan yang istiqamah solat berjamaah di samping duduk dalam majlis ilmu. Kira-kiranya pada pagi ini tuan-tuan untuk peringatan untuk diri saya jugalah. Bukan niat saya nak mengajar sangat kepada tuan-tuan, sebaliknya untuk nak memperingatkan diri saya atas slot-slot yang kekosongan yang ada. Jadi saya cubalah akan sampaikan 2-3 perkara yang saya rasa pada diri saya sangat perlu untuk dikongsi dan diberi pemahaman. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kelemahan, cacat celah dalam penyampaian saya. Tuan dan puan boleh nasihat ataupun teguri jika ada kekurangan dan kelemahan. Moga apa yang kita kongsikan ini niatnya untuk mendapat manfaat, insya-Allah. Baik tuan dan puan sekalian, 4 perkara yang disebut di dalam Al-Quran, apakah perkara yang perlu kita beri penekanan kepada anak-anak? Kan kita pesan tuan dan puan semua dah, kira-kiranya bukan ada anak cucu dah. Barangkali ada cicit ke? Di rumah ada cicit ke? Ada yang cucu. Cucu banyak lah kan. Maknanya tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah perkara yang kita beri prioriti dan keutamaan? Ini uslub Al-Quran, kaedah Al-Quran untuk kita pesan kepada anak-anak. Yang pertama diambil daripada Suratul Baqarah ayat 132. Suratul Baqarah ayat 132. Saya baca dan tuan-tuan ikut. Boleh? A'udzu billahi
biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Kita baca sikit-sikit kok banyak sangat. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutun illa wa antum muslimun. Suratul Baqarah ayat 132. Itu pesanan yang pertama melalui uslub Al-Quran. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Ya'qub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa maksudnya? Dan Nabi Ibrahim telah mewasiatkan dengan agama itu kepada anak-anaknya. Dengan demikian juga Nabi Ya'qub berwasiat kepada anak-anaknya. Katanya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini, yakni agama Islam ini menjadi ikutan kamu. Maka janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Pesanan yang pertama, kita kena pesan pada anak kita berkait dengan agama Islam. Kok kita ni orang Islam, ayahnya orang Islam, maknya orang Islam, tapi anaknya tak seperti orang Islam. Cara hidupnya tak seperti orang Islam, perangainya tak seperti orang Islam. Tapi kita nak anak kita ini menjadi aset yang sangat bernilai kepada kita. Dan anak ini, tuan-tuan muslimin muslimat, ayah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasab keturunan kita. Sebab itu dalam ilmu Islam, nasab keturunan ini, tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana nasab keturunan kita itu melakukan kebaikan, sahaya kita dapat. Anak kita itu, tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia jaga solatnya, dia berbicara benda yang baik, dia bersedekah, dia berinfak, dia melakukan amal jariah dan sebagainya. Ayah ibu dapat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam kitab Indahnya Hidup Bersyariat yang dikarang oleh Tuan Guru Datuk Ustaz Ismail Qamus, yang dibaca, sentiasa dibaca dan dicetak berbanyak kali. Di antara perkara yang diberi penekanan dalam hidup Islam ini, hiduplah dengan syariat Allah. Apanya, tuan-tuan? Dengan amalan-amalan yang disuruh, yang diperintahkan oleh Allah. Jadi poin yang pertama, fahamkan tentang Islam. Sebab itu dalam hadis yang panjang, yang mana Jibril menyerupai lelaki biasa, fa'asnada rukbatihi ila rukbatihi. Dia mari datang, dia tunggu duduk depan Nabi SAW. Bahkan dalam hadis itu disebut lutut dia dekat dengan lutut Nabi SAW. Duduk-duduk, tuan-tuan, tunggu tanya. Apa dia tanya? Dia tanya, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Kan hadis panjang tu kan? 3 dia tanya. Beritahu aku berkait dengan iman, berkait dengan Islam, berkait dengan ihsan.
Cuma saya nak setuhnya, akhbirni al-Islam. An tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa tu'tiyaz zakat wa shaum Ramadan fatahajjal bait in istata' ilaihi sabila. Itu rukun Islam tu. Karena disebut bunyan Islamu ala khamsin an tashhadu an la ilaha illallah kan wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat ila akhirih lah. Berkait dengan rukun Islam yang kita perlu beri penjelasan, penghuraian, pemahaman, permantapan kepada siapa ni? Kepada anak. Ayah, ibu, cuba tanya pada anak, abang, cuba mengucap sikit. Cuba mengucap, suruh dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bang, kakak, tahu tak apa syahadah tu? Pernah tak kita tanya pada anak kita begitu? Pernah tak tanya? Jawab dalam hati lah gua. Ustaz saya tanya banyak-banyak Ustaz. Maknanya kira-kiranya tuan-tuan tanyalah pada anak-anak tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Isu sekarang ni ramai orang tidak memahami Islam dalam konteks tasawur Islam. Gambaran Islam yang betul. Islam ini tunjangnya akidah. Tunjangnya apa? Akidah, tuan-tuan. Sebab itu dalam kitab Minyatul Musalli Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala, dia memberitahu berkait dengan akidah, dia hubung kait dengan solat. Seseorang yang solat bertunjangkan akidah akan mendapat roh solat itu. Dia berkait dengan akidah. Dia memahami akidah. Begitu juga dalam kitab Faridatul Fara'id, dia berkait dengan Qawaidul Iman, pemahaman akidah, tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita menceritakan kepada anak-anak kita pemahaman yang betul, jawapan yang tepat, jawapan yang jelas berkait dengan Islam. Islam ni apa? Islam ni agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya 5 perkara. Yang pertama di situ berkait dengan akidah tadi, ketauhidan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Allah Ta'ala berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Jangan cintakan kepada makhluk, dalam sayang kepada makhluk, jangan mengharap kepada makhluk, jangan kuat sangat dengan makhluk, dengan Allah. Kan dalam zikir itu, Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi Rabbi, cukuplah bagiku ada Allah, tiada di hatiku selain Allah. Pasal apa tuan-tuan? Bila kita dalam hati ada Allah Ta'ala, orang nak cerita aib kita ke, orang nak kata kat kita ke, orang nak kutuk kita ke, orang nak buat itu ke, gini ke, tak ada. Tak ada apa. Nampak tak? Tak ada rasa apa, tuan-tuan. Sebab kita hidup ni kerana Allah. Sampai satu masa, sampai satu ketika, rumah kita kat mana, tuan-tuan? Dekat surah tuan-tuan ni lah. Kan kita dah bayar booking tu. Tu tak tahu? Khairat kematian tu lah. Bayar booking tu lah kan? Maknanya, tuan-tuan, rumah kat belakang tu lah. Sampai waktu, sampai masa, sampai ketika, tuan-tuan, apa yang kita cinta, apa yang kita sayang, apa yang kita kasih, sudah lihatlah, tuan-tuan. Satu perkara yang sangat menyentuh hati saya lah, yang untuk forward baru ni, yang Abang Yus tu, yang pelakon tu kan, yang pelakon pelawak tu, yang jawapan dia tu sangat memberi sentapan pada diri saya. Saya kata, oh ya Allah Akbar. Taraf dia tu boleh cakap tanpa yakin kuat tu, tuan-tuan. Taraf ustaz pun tak apa nak yakin juga cakap tu. Tapi taraf dia tu, tuan-tuan, walaupun ujian dia dalu-dalu kan,
dalam kehidupan dia tuan-tuan, tapi dia punya keyakinan tu Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak beritahu ni apa? Kita kena pegang dengan Allah Taala. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi Allah Yaqub dan juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam refer kepada kisah Al-Quran yang dikarang oleh dalam kitab Abdul Karim Zaidan. Bagaimana diceritakan di antara kehebatan Nabi Allah Yaqub, bagaimana diceritakan kehebatan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang 8 tahun tiba sahaja Aidil Adha diceritakan berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara Nabi Ulul Azmi, kan ujian dia yang begitu hebat Nabi Ibrahim cari Allah. Kan, kejap tengok matahari, kejap tengok bulan, macam-macam lah, panjanglah kisahnya. Cuma saya tarkhis, ringkaskanlah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai dia meruntuhkan bahala-bahala yang besar, dia tinggal bahala, dia meruntuhkan bahala yang kecil, lepas tu dia tinggal yang besar tu tuan-tuan. Lepas tu dia letak kapak dekat bahala yang besar. Kan, maka orang pun carilah siapalah yang meruntuhkan bahala-bahala kami ni, nenek moyang kami. Lalu orang panggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, pasal apalah kamu ni meruntuhkan Tuhan-Tuhan nenek moyang kami ni? Nabi Ibrahim kata, pasal apa yang kamu tanya aku? Kau yang tak tanya yang paling besar, sedangkan kampoknya di situ. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah ujian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala perintah untuk menyembelih anak kesayangannya yang namanya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tuan dan puan muslimin muslimat, ayah ibu yang dirahmati Allah Taala, para nabi-nabi, para rasul-rasul, para anbiya alaihissalatu wassalam, dia nak ajar kita supaya kita bergantung harap kepada Allah, yakin kepada Allah. Bila kita yakin, kasih sayang, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah la tahzan innallaha ma'na. Kita tidak akan rasa duka cita kerana kita tahu Allah Taala bersama dengan kita. Kita yakin dengan Allah. Sebab itu kena pesan pada anak-anak, yang pertama, kan, yakin kepada Allah, kena mentauhidkan Allah, kena kuatkan Allah pada diri. Bila Allah kuat pada diri tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia jaga solat. Kan, dia jaga solat. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala, asasnya solat tu dia kena jaga. Kan, bila dia jaga solat, dia jaga tutur kata dia peribadi dia tak nak bercakap kasar dengan mak ayah dia. Kan, dia bercakap benda yang baik. Kita tengok, hari tu saya tengok tuan-tuan ada kat pos kita ni lah, Bandar Seri Petro. Mungkin ayah dia tu tak apa-apa nak erti sikit, tulis borang tu kan. Anak marah pula tuan-tuan. Kita dalam kata dalam hati, ya Allah, maka patutnya anak dah tolong ke ayahnya. Ni ayah tu dah umur berapa? Dalam hati lah tuan-tuan. Maka dia marah ke ayah dia. Tak beritahu tuan-tuan. Tuan-tuan, bila mana agama tak kuat dalam diri tu lah, akidah tak kuat dalam diri tuan-tuan, respect, hormat, kasih sayang, keharmonian, kan, tuan-tuan muslimin muslimat takkan ada. Pasal apa? Sebab dia tidak lahir daripada pemahaman agama Islam, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala, Suratul Baqarah ayat 132, pesanan yang kedua. Suratul Baqarah ayat yang ke 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut hadara
Ya'qub إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Suratul Baqarah ayat 133. Apa kata Allah pesanan yang kedua lagi? Allah Ta'ala sebut dalam Quran pesan pada anak, yaitu adakah kamu hadir ketika Ya'qub, ni Nabi Allah Ya'qub, kedatangan tanda-tanda maut ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya untuk patuh kepadanya. Ini pesanan yang kedua. Kita kena pesan pada anak kita, apa yang kita sembah, apa yang kau sembah selepas peninggalanku. Tuan-tuan sekalian, saya pernah dululah dekat 10 tahun lebih, tuan-tuan, orang panggil saya dekat hospital Samdapi. Kat mana? Kelana Jaya, Subang Jaya. Contohlah, dia panggil, dia kata, Ustaz semula. Ya, saya. Masa tu saya mengajar di Seri Kemangan. Jadi dia kata, boleh tak datang? Dia kata, boleh kan. Rupanya mak dia nazar di situlah. Saya pun pergilah, tuan-tuan, pergi lepas isyak, pergi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya memang mak dia kritikal. Mak dia memang dah, dan dia tengok tu macam dah bukan nak berumur dah, tuan-tuan. Maka saya pun ketika itu tengok dalam keadaan begitu, tuan-tuan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya pun panggil lah. Siapa anak dia, marilah kita pakat-pakat baca Yasin lah. Kan tengok dah begitu tu, kita pakat pusing, kata itu baca Yasin. Kan. Lepas tu dia kata, Ustaz, apalah kita join lah, kita ikut lah, tuan-tuan. Dia kata, saya kata tak apalah, tak ada masalah, saya baca, nanti kita baca sama-sama dan kita doa buat yang apa ni kepada ibu ni, moga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur, kesihatan, kalau di akhir nyawanya mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Baca, tuan-tuan. Dalam baca tu, baca Yasin, tuan-tuan, saya seorang baca, tengok dia semua tunduk. Kan? Lepas saya sembang dengan salah seorang keluarga dia, tuan-tuan, tak pernah sentuh Quran. Quran ni tak pernah disentuh, dibaca, belajar ke, maknanya mak ayah kita ambil cara bab Quran. Tak pandai macam mana. Jadi saya kata tak apa, bab Allah Ta'ala bagi peluang ni masa belajar lah sebelum wafat. Mak dia meninggal pukul 4 suku pagi, dan malam tu kita baca Yasin. Betul, lepas baca tu saya bersama ni, mak dia meninggal, saya balik rumah dah situ. Dia kata, Ustaz, mak saya meninggal 4 suku pagi, tuan-tuan. Saya nak beritahu, tuan-tuan, mata bulu tadi kita kena tanya pada anak kita, kalau ayah meninggal, mak meninggal,
siapa yang kamu nak sembah? Sembah makna kata ikutan kamu siapa? Pegangan hidup kamu siapa? Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan suasana akhir ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita tengok berbagai-bagai kelemahan, kekurangan, apatah lagi berkait dengan remaja, dan orang pula tak dekati remaja, tak pimpin tangan dia, tak menasihati dia, tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita terlepas pandang, kita tengok dia tu lepak situ, kita nak lepak pun ayah. Makan, nak join, nak tanya, apa khabar dek, sihat ke? Kan adik buat apa ni, makan ke? Kan malam-malam ni kalau boleh kita sampai pukul 11.30 balik rumah kan, nanti kita begini. Maknanya untuk didikan, untuk nak menasihati. Mungkin di dalam keluarga dia kan, mak ayah dia tak prihatin benda ni, tak ambil peduli perkara ini, tuan-tuan. Kita tengok, kita tegur, kita nasihat. Mungkin dengan nasihat kita itu dia dengar, dia faham, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkait dengan tadi, kan perkara tadi, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat kita, pesanan kita kepada anak supaya dia mentaati Allah, menuruti apa yang disuruh pada Allah, tuan dan puan. Sebab itu dalam solat kita, ibu ayah, tak lupa kita kena doa. Dalam bahasa Melayu tak boleh, ya Allah, Kau beri petunjuklah kepada anakku, ya Allah. Ya Allah, supaya dia pegang kepada agama. Doa. Doa kepada siapa, tuan-tuan? Doa kepada anak. Mudah-mudahan anak tu juga dipaham, dia doa pula kepada ayah dia, kepada mak dia, tuan-tuan yang dalam Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Doa silahul mukmin, doa senjata bagi orang mukmin. Mana tahu anak kita tahun ni dia tak berubah, tahun depan dia berubah, tahun depan tak berubah, tahun ke depan lagi dia berubah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala bagi petunjuk pada dia, dia berubah. Dia jadi orang yang baik. Ada seorang tuan-tuan anak tempat kita ni, kira-kira yang tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nakalnya dia pindah sekolah. Sekolah ni masuk tak boleh, masuk sekolah tu pula, masuk sekolah tu, masuk sekolah. Nakalnya, buahnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, ustaz, macam mana ni? Saya kata, doa. Kita ni dengan Allah Ta'ala. Dan doa, minta dengan Allah Ta'ala. Itu yang sebaik-baiknya. Dan doa yang paling mustajab tak lain tak bukan sebelum subuh. Kalau kita tak boleh nak bangkit sepertiga malam kan, nisful lail, yang di antara doa yang sangat mustajab. Sebelum subuh, solat sunat jangan tinggal. Bahkan disuruh oleh Nabi SAW untuk kita mengekalkan solat sunat sebelum subuh. Bahkan dalam kitab Bahrul Mazi kata, kita boleh solat sunat lepas daripada solat subuh, solat sunat 2 rakaat. Untuk apa? Awal subuh tadi. Sebab kita tak buat. Dalam kitab Bahrul Mazi. Sebab tadi kita tak solat sunat sebelum subuh kan, maka kita boleh buat. Sampai begitu sekali. Solat-solat lain tak ada. Tapi solat subuh ni sampai Nabi kata boleh buat. Kan? Lepas tadi kita tak semayang sebelum subuh 2 rakaat kan? Kita semayang. Orang kata semayang apa tadi ni? Saya semayang qabliyah subuh. Boleh, tuan-tuan. Nak beritahu yang kelebihan dan kehebatan solat sunat 2 rakaat sebelum fajr. Sallu raka'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang boleh solat 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan isi yang ada dalam dunia. Jadi tuan-tuan, doa. Kan? Saya nak sebutnya doa lah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya nak berhenti 7.30 tuan-tuan. Baik, yang ketiga, pesanannya lagi dalam surah Toha ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Surah Taha ayat 132.
Dan perintahkanlah wahai Muhammad kepada ahli keluargamu supaya menunaikan solat, dan hendaklah kamu bersabar atasnya. Suruh anak kita solat. Bahkan disuruh Imam Al-Qurtubi, setelah turunnya ayat ini Rasulullah SAW akan singgah pada setiap pagi di rumah anaknya Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali. Nampak tuan-tuan? Nabi suruh. Macam kita anak kita lah, semayang. Selagi dia tak mahu, semayang. Biasalah budak payah kan? Kan? Ayah saya dulu, arwah ayah saya, tuan-tuan, dia tegas sikit arwah ayah saya ni. Dia cakap sekali. Kali yang kedua tak cakap dah, dia ambil air maknanya zaman dulu mana ada WhatsApp, nak lari rumah tak lari Ustaz Awang. Tak lari dah. Kan dulu tuan-tuan, yang ada rumah tuan-tuan yang nak kata ayah lari rumah tak lari dah dia. Maknanya tuan-tuan lari apa? Bab pun banyak. Jadi tuan-tuan sekali cakap, maknanya hari ni kita tak payah. Itu maknanya kita suruh pesan, John semayang. Semayang tak lagi tu, kurang-kurang dalam WhatsApp keluarga tu, dalam WhatsApp keluarga kita tu kan. Ingat, halo dah semayang ke belum? Halo ada kat mana ni? Angah ada kat mana ni? Dah semayang ke belum? Maknanya tuan-tuan, ingatan kepada dia supaya menjaga solat. Pasal apa ni? Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Kan? Berjaya orang yang solat. Orang solat khusyuk dalam solat, bukan hanya khusyuk dalam solat, sebaliknya orang yang memelihara dan menjaga solat. Kan dia jaga solat. Sebab itu dengan dia jaga solat, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat banyak kebaikan. Pesanan yang keempat dalam suratul Ibrahim ayat yang ke-40. Suratul Ibrahim ayat yang ke-40. Suratul Ibrahim ayat yang ke-40. Ayat ni ayat doa. Kan ayat doa. Rabbi ij'alni muqimas salat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana waj'alna muqimas salat wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-40, kita berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita dan juga ahli keluarga kita jaga solat, mendirikan solat, memelihara solat. Kenapa tuan-tuan? Kerana solat itulah tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Khalasahnya tuan-tuan. Penutup daripada sedikit pembicaraan ilmu, dua ayat sangat penekanan berkenaan dengan akidah, dan dua ayat memberi penekanan berkait dengan solat. Jadi dua perkara ni kita sama-sama perbaiki, usaha kan, kalau dah baik comel balik lagi sikit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat kita ni tak lain tak bukan, mudah-mudahan kita mati ada di kalangan anak-anak kita yang tak lupa pada Allah Ta'ala, semuanya yang buat baik kepada Allah, dan mudah-mudahan kita mendapat syahadat akhirat di sana tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Orang yang dalam meninggal tuan-tuan, dia nak doa daripada orang, nak doa. Sebab tu solat jenazah ni kalau boleh ramah, kan? Bahkan ada kaum yang mengatakan tak ada wuduk pun boleh, tapi jangan pakai lah. Ada hukum boleh. Nak beritahunya boleh, nak suruhnya solat jenazah. Tapi sebaik-baiknya afdal dia ambil wuduk lah. Sebab doa tu kan, tak pernah nak sujud rokok, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah 4 kali takbir. Mudah. Jangan duk bersembang. Ni kadang duk bersembang, duk buat tu, duk buat ni. Patutnya sebentar orang mandi tu tahlil dulu, doa, buat benda something lah kepada Allah tu. Maknanya tuan-tuan, nak beritahu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kepada dia. Mudah-mudahan kita mendoakan, Allah Ta'ala mendoakan kepada kita. Kena pula dalam ramai-ramai tuan-tuan, tuan-tuan yang jaga qiyamul lail, jaga solat, jaga duha tuan-tuan. Allahu Akbar. Orang yang ada dalam alam barzakh
sangat-sangat tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Saya mohon maaf tuan-tuan jika ada silap salah, kekurangan dan kelemahan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kita semua. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada pagi ini ya Allah pertemuan yang diberkati lagi diredai, dan jadikanlah perpisahan kami selepas daripada ini ya Allah perpisahan yang jauh daripada perkara-perkara maksiat. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah dosa kami ya Allah, dan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, ada ibu ayah kami tiada di sisi kami ya Allah, panjangkan ya Allah, ada ibu ayah kami masih ada di sisi kami ya Allah, panjangkan umurnya, berikanlah kesihatan kepadanya, berikanlah taufik inayah kepadanya ya Allah. Ya Allah, ada ibu ayah kami tiada di sisi kami ya Allah, ampuni dosanya, luaskan kuburnya, ampuni dosanya dan masukkannya ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa suami, isteri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa sahabat ahli kami ya Allah, kawan-kawan kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa sekalian para jamaah muslimin muslimat yang hadir pada pagi ini ya Allah. Ya Allah, didik kami, bimbing kami, ajar kami apa yang kami tidak mengetahui ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.